Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendirikan salat maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini untuk menyambung kembali kuliah berkaitan dengan panduan salat secara berjemaah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Saya memohon maaf terlebih dahulu sekiranya suara saya tidak jelas pada malam ini, ya. Mana saya telah maklumkan kepada Imam Azhar, ya, saya mengalami masalah suara, ya. Di sekolah saya pun ramai juga, ya, dari kalangan pelajar-pelajar yang sudah mula batuk-batuk, ya. Jadi saya pun dalam 2 hari lepas pun dah start batuk-batuk, ya. Tapi alhamdulillah masih bersuara lagi, ya. Masih lagi sihat. Jadi saya meneruskan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat difahami, okay, oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan pada kuliah malam-malam ini. Baik, kita teruskan dengan panduan bagi makmum. Takbiratul ihram serentak dengan imam. Bila kita sembahyang, sama ada sunat ataupun sembahyang wajib, bila kita takbiratul ihram, kita menyamai dengan perbuatan imam. Imam takbir Allah, kita pun Allahu Akbar. Maksudnya serentak. Imam angkat, kita pun angkat. Jadi bila serentak perbuatan imam dengan makmum, yang batal solatnya ialah makmum. Kerana apa? Dia telah serentak dengan imam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, barang siapa makmum yang solat takbiratul ihram dia serentak dengan perbuatan imam, maka tidak sah solatnya. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbir. Maksudnya apabila dia bertakbir, maka hendaklah kamu ikut bertakbir. Maksud ikut bertakbir ni, kita ikut perbuatan imam. Lepas imam buat, baru kita buat. Jadi kalau kita buat serentak dengan imam, dia tidak bilang ikut, dia bilang menyamai. Jadi kalau siapa menyamai perbuatan imam dalam takbiratul ihram, maka salat dia batal. Makruh rukuk dan sujud serentak dengan imam. Jika imam melakukan rukuk, sujud dan sebagainya daripada rukun fi'li. Rukun fi'li seperti mana kita tahu, iaitu rukuk, i'tidal. Sujud pertama duduk antara 2 sujud, sujud kedua, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, salam. Itu adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Selain daripada takbiratul ihram, kalau kita serentak dengan imam perbuatan kita sebagai makmum, maka hukum dia makruh. Hanya pada takbiratul ihram saja, kalau serentak maka batal salat kita. Tapi rukun-rukun yang lain, maka hukum dia makruh. Dia tidak batal, tapi dia akan mengurangkan fadilat berjemaah, salat berjemaah. Mungkin solat kita yang kita kumpulkan itu daripada 27 darjat, 27 kebajikan, 27 pahala. Dalam istilah Islam, kebajikan tu pahala lah. Pahala itu ialah darjat lah. Jadi maksudnya 27 darjat, 27 pahala, 27 kebajikan, maksudnya sama maksudnya. Jadi kalau kita melakukan perkara-perkara yang makruh, bermaksud kita telah mengurangkan pahala darjat kita punya solat berjemaah itu, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Jadi kalaulah kita banyak melakukan perbuatan makruh dalam solat, maka dia akan menghilangkan fadilat solat berjemaah hingga akhirnya solat kita itu dikira pahalanya satu orang diri. Walaupun dia sah ikut berjemaah, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin seorang diri. Ya.
Seterusnya, makruh memberi salam serentak dengan imam. Perbuatan tersebut menghilangkan fadilat solat berjemaah kerana menyalahi imam. Sama juga termasuklah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi serentak dengan imam. Sepatutnya kalau ikut sahabat-sahabat Nabi yang ikut perbuatan Nabi ketika salat berjemaah, Nabi selesai salam yang kedua, baru kita akan memberi salam yang pertama. Contohnya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga rukun-rukun yang lain. Kalau rukuk, Allahu Akbar. Sudah imam rukuk, barulah makmum rukuk. Sudah imam i'tidal, barulah kita i'tidal. Sudah imam sujud, barulah kita sujud. Jadi macam mana kita mahu lihat imam kalau sekiranya kita di rakaat kedua, kita ditutup oleh jemaah depan yang tinggi. Contohnya macam saya lah, orang belakang tak nampak. Jadi kita hanya dengar saja. Kalau Pak Imam sudah sebut Allahu Akbar, maksudnya sudah rukuk lah tu, sudah sujud lah tu. Jadi barulah kita boleh sujud. Jadi makmum yang depan, dia boleh nampak perbuatan imam. Kadang-kadang imam dia baca lambat daripada perbuatan. Dia dah sujud dulu baru Allahu Akbar. Dia dah duduk antara sujud baru dia Allahu Akbar. Jadi kalau dia nampak, dia boleh dah rukuk lepas imam rukuk. Jadi orang belakang kalau tak nampak, dia boleh dengar perbuatan imam. Kalau sudah habis baca, dia pun rukuklah, i'tidal lah. Boleh serentak dengan imam, tapi hukum dia makruh, menghilangkan pahala. Okey, seterusnya, hukum niat mufaraqah. Jika seseorang berniat mufaraqah, berpisah daripada imam, dia tak mau ikut imam dah, meluat dia, aku malas dah ikut imam ni, hukum dia harus jika ada keuzran. Harus jika ada keuzran. Boleh, tapi mesti ada sebab-sebab yang membolehkan kita mufaraqah. Jika tanpa keuzran, maka hukum dia makruh. Jadi kalau dia tak ada keuzran, dia mau mufaraqah, imam rukuk, dia pun aku mufaraqah lah, terus dia i'tidal, terus dia sujud, dia buat seorang diri, maka harus makruh hukum dia, mengurangkan pahala, kerana dia mufaraqah daripada solat jemaah yang dituntut sama ada tuntutan secara wajib ataupun sunat muakkad. Maksud dia, kalau kita sembahyang fardu, ikut perbuatan imam adalah wajib. Adapun sembahyang yang sunat, contohnya sembahyang apa? Sembahyang yang boleh dibuat secara berjemaah, boleh dibuat secara seorang diri. Sembahyang apa tu? Sembahyang hajat kan contoh kan? Muakkadah. Boleh dibuat seorang diri, boleh buat secara berjemaah. Jadi sama ada wajib ataupun sunat, kalau dia saja-saja mufaraqah, maka makruh hukum dia. Tapi kalau ada keuzran, maka hukum dia harus. Kadang-kadang dia boleh berubah menjadi wajib. Nanti kita akan belajar kenapa dia boleh berubah menjadi wajib, kenapa kita wajib mufaraqah pada imam, kenapa kita makruh mufaraqah daripada imam. Keuzran yang membolehkan makmum niat mufaraqah. Pertama, imam membaca terlampau panjang. Dia baca 2 muka surat ayat Quran, daripada surah Baqarah. Innal ladzina kafaru, pasal sebelah tu masaluhum, sampai bawah tu dia baca. Dia baca 2 muka. Imam seronok lah, imam hafal Quran. Oh sedap, dia tarik macam Imam Sudais, Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi kalau orang tak suka tu, dia boleh mufaraqah sebab imam baca terlampau panjang. Okey. Yang kedua, imam sengaja meninggalkan sunat ab'ad. Imam hati-hati kalau imam meninggalkan sunat ab'ad ataupun sunat maqsudah seperti tasyahud awal ataupun kunut. Kunut dan tasyahud awal sunat ab'ad, sunat yang sangat-sangat digalakkan, disuruh buat. Jadi kalau Pak Imam saja-saja meninggalkan, tak tahulah sebab apa dia tinggalkan, dia sengaja ke ataupun saja dia mau test makmum ke, ni hari kan, aku nak tengoklah aku punya jemaah okey tak okey. Imam pun sengaja meninggalkan kunut ataupun tahiyat awal. Jadi
Makmum boleh mufaraqah. Makmum boleh ikut. Siapa mau ikut, ikutlah. Siapa tak mau ikut, dia mau buat juga kunut, dia mau buat juga tasyahud awal, jadi dia kena mufaraqah. Harus makmum mufaraqah dengan tujuan untuk melakukan sunat itu. Jadi dia kata sini, siapa-siapa yang meninggalkan solat berjemaah sebab Pak Imam tak buat sunat ab'ad, hukum dia harus, boleh, dan dia mendapat juga pahala solat berjemaah. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Pergi kat negeri lain kan, tiba-tiba dia tak buat solat, dia tak buat kunut, dia tak buat tahiyat awal. Aku nak buat juga. Jadi kena mufaraqah. Bila mufaraqah, dia buat dan dia sembahyang seorang diri. Dia dikira tetap mendapat pahala solat berjemaah. Yang kedua, makmum mufaraqah kerana sakit yang dialami. Sakit perut ke, tak tahan ke, ataupun dia tiba-tiba rasa nak pengsan ke, sakit lutut ke, dah bergegar kan, bolehlah mufaraqah. Yang keempat, bimbang mengantuk menguasainya atau sesuatu yang merosakkan salat dia. Pak Imam baca lama sangat, kita merasa mengantuk. Nak pula Pak Imam baca mendayu-dayu kan. Bismillah, kita pun dah start dah kungfu mabuk. Jadi bolehlah. Sebab apa? Kalau kita mengantuk, kita tertidur, batal pula solat. Jadi kita boleh mufaraqah. Ataupun sesuatu yang merosakkan solat dia, seperti ada ular ke, kalau jengking ke kan, dia takut kena sengat, dia bolehlah mufaraqah. Yang kelima, bimbang hilang atau binasa hartanya atau ketinggalan rombongannya. Dia sembahyang berjemaah, tiba-tiba dia bimbang, dia teringat, dia terlupa kunci rumah, dia tertinggal handphone dalam kereta. Jadi dia boleh mufaraqah, cepat-cepat dia sembahyang seorang diri. Ataupun dia dalam satu rombongan mau pergi ke tempat lain, tiba-tiba kawan-kawan dia sudah berjemaah pada jemaah pertama, dia masuk jemaah yang kedua. Jadi dia bimbang, dia akan ketinggalan rombongan, dia tak tahu jalan, dia boleh mufaraqah, dia sembahyang sendiri dan dia ikut rombongan tersebut. Jadi sebenarnya sembahyang jemaah ni dalam Islam mudah saja, hanya saja kita tak tahu hukum-hukum solat berjemaah. Jadi tuan-tuan sudah faham sekarang kan? Jadi bolehlah melakukan mufaraqah bila ada 5 keuzuran ni. Mufaraqah daripada imam disebabkan keuzuran tidak meluputkan fadilat berjemaah. Bahkan kadang-kadang mufaraqah itu wajib, seperti berlaku sesuatu yang membatalkan imam. Makmum tahu perkara itu, maka wajiblah dia berniat mufaraqah dengan segera. Kalau tidak, batal solatnya walaupun tidak ikut perbuatan imam yang selanjutnya. Dia tahu Pak Imam terkurang rukun, terlupa baca Fatihah. Pak Imam dia sudah tahiyat akhir pada rakaat kedua solat maghrib. Dia telah menambah rakaat pada solat maghrib dengan 4 rakaat. Makmum sedar. Ini makmum waktu itu diikut, dia sedar, ataupun dia tak ikut, dia sedar. Dia diam, dia tengok Pak Imam. Bila dia tak berniat mufaraqah, maka hukum dia dua-dua makmum itu batal. Yang ikut batal, sedar. Yang sedar tapi tak ikut pun batal juga. Jadi siapa yang sedar, dia mesti mufaraqah dan salat sendirian. Kalau makmum itu tak sedar, dia pun 2 kali 5 dengan imam, terlupa, jadi hukum dia tidak batal. Jadi seperti mana yang kita tahu, Allah tidak menghukum sesuatu yang kita tidak tahu. Seterusnya, makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Kita mesti tahu, bila kita solat berjemaah, kita wajib ikut segala perbuatan imam. Walaupun imam itu meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Walaupun kita diberi pilihan untuk meninggalkan solat kerana mahu melakukan sunat ab'ad. Tapi bila kita solat berjemaah, hukum ikut perbuatan imam itu wajib. Kalau Pak Imam tiba-tiba tengah sembahyang, tiba-tiba dia sujud, terus dia sujud. Maksudnya dia sudah baca ayat sejadah, walaupun dia diam, baca diam-diam. Tiba-tiba dia sujud. Kita wajib sujud. Kita tak boleh, tak nak ikutlah. Kena ikut.
Apa benda pula Pak Imam ni baca? Ayat yang ada sujud sembahyang zuhur. Terpaksalah ikut. Kena ikut. Kalau tak nak ikut, mufaraqah. Kalau tuan-tuan tak mufaraqah, tengok saja, batal juga. Mesti mufaraqah. Kebiasaannya, para sahabat yang solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkokkan belakangnya untuk turun sujud sehingga mereka melihat baginda pun sujud. Jadi kita kena ikut qudwah hasanah, orang yang menjadi kita punya petunjuk. Orang-orang yang confirm masuk syurga ni, kita kena follow lah. Jangan kita ikut orang yang belum confirm lagi masuk syurga. Jadi siapa yang confirm masuk syurga? Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Sebab apa? Sudah disebut. Dan nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, semua dah disebut dalam Al-Quran. Jadi itulah orang yang kita patut ikut. Jadi bila orang-orang ini, bila sembahyang, dia tidak menyamai perbuatan imam, tidak mendahului imam, kita kena follow. Seterusnya, jangan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan jangan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa keuzuran. Saya bagi contoh lah. Tengah sembahyang, sembahyang tengah qiyam, tiba ada budak-budak main mercun, kita terkejut, Allahu Akbar, terus terukuk, terukuk. Jadi di sini kita telah melakukan perbuatan tanpa sengaja. Kita bila solat, kita mesti membuat satu perbuatan dengan sengaja. Rukuk dengan sengaja, iktidal mesti dengan sengaja, sujud mesti dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja, kita kena ulang balik. Terukuk, bangun balik. Jadi bila Pak Imam tak rukuk lagi, kita terukuk, kita bangun balik ikut Pak Imam. Sebab apa? Dia bukan dengan sengaja. Solat mesti dengan sengaja. Yang kedua pula, kalau dia, itu maksudnya dia telah mendahului imam. Dia telah mendahului imam. Itu kita bilang dengan keuzuran. Sebab dia terkejut. Tapi kalau tanpa keuzuran, sengaja, Pak Imam tak rukuk lagi. Aku dah habis dah baca surah Fatihah. Aku pun dah baca dah. Qul a'udzu birabbil nas. Habis sudah. Pak Imam baca panjang sangat. Siapa suruh? Aku pun rukuk dulu. Dia rukuk dulu. Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab tiada keuzuran. Okey, seterusnya, jangan menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikira mencacatkan solat apabila menyalahinya. Perkara-perkara itu sunat tersebut ialah sujud tilawah. Wajib mengikut imam, mengerjakannya atau meninggalkannya, menyalahi imam dalam melakukannya atau meninggalkannya membatalkan solat. Kita tahu imam telah membaca ayat yang sunat sujud tilawah. Bila kita baca tu sunat kita sujud tilawah mengikut mazhab Syafi'i. Pak Imam tak buat. Kita kata, apa pula Pak Imam tak buat ni? Sunat kena sujud. Pak Imam tak buat. Kita pun sujud. Mana-mana kita sujud. Lepas tu kita bangun balik. Jadi orang yang sujud tu batal sudah solat dia sebab dia membuat sesuatu yang imam tak buat. Ataupun imam buat. Imam sembahyang zuhur, sembahyang asar, tiba-tiba dia sujud. Kita tak buat. Apa kena pula buang terbiat ke apa Pak Imam ni? Kalau Pak Imam sujud, maksudnya dia sujud tilawah lah tu. Jadi wajib kita ikut. Kalau Pak Imam buat, Pak Imam tak buat, kita wajib ikut Pak Imam. Sebab apa? Sujud tilawah itu sunat sahaja. Tapi yang ikut Pak Imam wajib. Dia boleh membatalkan solat kita. Jadi buat apa kita mahu mempertaruhkan, mahu kejar sunat, tapi kita telah membuat perkara yang membatalkan solat. Okey? Ya. Sebelum terlupa. Ya. Tentang tadi jemaah tanpa sengaja buat perubahan rukun. Iya. Dia kembali pada semula lah. Iya. Kalau imam yang begitu? Imam begitu. Iya, imam yang tanpa sengaja. Ya, imam kena. Jemaah ni huruf dia kalut sedikit. Oh. Jadi kalau imam tu terkejut, kan? Imam terkejut. Kita kena tunggulah Pak Imam bangun balik. Tunggu Pak Imam. Boom, Allahu Akbar. Kita pun
Tengok Pak Imam, Pak Imam terkejut ni, kan? Tunggu Pak Imam berdiri. Kalau Pak Imam tak berdiri, kita rukuklah. Ya? Sebab apa? Kita tak tahu dia terkejut ataupun sengaja. Sebab itu soal hati, kan? Sebenarnya ini ilmu, kan? Jadi maksud dia Pak Imam kena tahu, makmum kena tahu. Jadi kalau kita tengok Pak Imam tak sengaja buat, kita jangan buat. Contohnya Pak Imam terlebih rakaat, kita tahu sudah, jangan buatlah. Kita tunggu. Bagi peluang pada Pak Imam membetulkan kesalahan dia. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Tadi yang pertama ni sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Wajib mengikut imam mengerjakannya, tetapi tidak wajib pada meninggalkannya. Jika imam melakukannya, wajib makmum turut melakukannya. Sebalik, jika imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya setelah pasti imam memberi salam kerana terlupa. Sujud sahwi. Contohnya Pak Imam, dia terlupa sesuatu rukun, kan? Jadi sebelum salam, kita tunggulah Pak Imam sujud sahwi, ya. Tapi Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Confirmlah Pak Imam terlupa. Kita tahu. Jadi kita lepas Pak Imam beri salam, kita wajib sujud sahwi. Kita kena buat sujud sahwi. Itu maksudnya kita dia kata kat sini tidak wajib pada meninggalkannya. Jadi maksudnya kita kena buat bila Pak Imam tak buat. Tapi bila Pak Imam buat, kita wajib buat. Yang pertama, Pak Imam buat walaupun kita tak tahu apa benda yang dia lupa ke apa, kita tak tahu. Kalau dia buat, kita mesti buat. Mungkin dia terlupa sesuatu. Yang kedua, dia tak buat, kita tahu dia patut kena buat, dia tak buat. Jadi kita kena buat lepas Pak Imam beri salam. Faham? Okey. Yang ketiga, tasyahud awal. Wajib kita ikut imam pada meninggalkannya. Rakaat kedua Pak Imam tak tahiyat awal. Apa benda Pak Imam ni laju semacam ni, dia tak buat tahiyat awal. Jadi kita wajib ikut Pak Imam, tetapi tidak pada mengerjakannya. Jika imam meninggalkan tasyahud awal, wajib makmum meninggalkan tasyahud awal itu. Jika dia melakukannya juga pada ketika imam tidak melakukan itu, maka dia dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan oleh Pak Imam. Jadi hukum dia batal lah. Jadi maksud dia, kalau dia sengaja buat, Pak Imam tak buat, dia sudah melakukan sesuatu perbuatan sengaja menambahkan rukun. Menambahkan rukun. Jadi batal lah solat dia. Ya. Ini ada satu situasi lah. Ya. Imam lupa kunut. Ya. Tapi kita sudah subhanallah. Ya. Tetap sujud. Ya. Tapi kalau Mau juga buat. Tapi dia nak ikut, yang wajib tak ikut. Okey. Belum sampai lagi. Sebenarnya kejap lagi sampai ni. Ada mau cerita. Sekejap lagi, Okey. Namun begitu, jika imam melakukan tasyahud awal, boleh makmum meninggalkan tasyahud awal tersebut dan solatnya sah kerana dia hanya mendahului imam dengan satu rukun sahaja. Contoh, Pak Imam buat tasyahud awal, dia tak nak buat tasyahud awal. Saya tak tahulah kenapa kan dia tak nak buat. Jadi dia boleh mendahului imam dengan satu rukun. Satu rukun saja. Jadi boleh. Sekarang ni kita masuk kunut. Kunut tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Dengar betul-betul. Kunut bila Pak Imam buat, kita tidak wajib mengerjakannya atau meninggalkannya. Maksudnya harus. Sah solat makmum yang tidak baca kunut walaupun dia mengikut imam yang membaca kunut, dan begitulah sebaliknya. Kalau Pak Imam tak baca kunut, dia baca kunut. Kalau Pak Imam baca kunut, dia tak baca kunut. Maksud dia sah. Boleh. Jika imam meninggalkan kunut, makmum masih boleh melakukannya dengan beberapa syarat. Pertama, sunat makmum mengerjakan kunut jika dia sempat bersama imam pada sujud yang pertama. Dia baca kunut, Pak Imam pun sujud, dan sebelum imam bangun, duduk antara sujud, dia habis sudah, maka dia turun. Hukumnya sunat. Yang kedua, harus, maksudnya boleh lagi buat. Baginya membaca kunut jika dia sempat bersama imam pada duduk antara dua sujud.
Yang pertama tadi dia baca kunut, lepas tu Pak Imam sujud. Sebelum imam duduk antara sujud, dia pun sujud. Hukum dia sunat. Okay. Yang kedua, dia baca kunut, Pak Imam sujud pertama. Masih baca kunut lagi, Pak Imam pun Pak Imam pun duduk antara dua sujud. Dia habis sudah baca kunut. Maka hukum dia harus, ya. Dan tidak harus. Maksudnya batalah solat kalau dia melakukannya tidak sempat bersama dengan imam kecuali pada sujud yang kedua. Kan kita cerita tadi diberi keuzuran tidak melebihi 2 rukun. Jadi sujud pertama duduk antara sujud sudah 2 rukun. Masuk sujud yang kedua sudah 3 rukun. Jadi kalau dia tak sujud juga waktu dia baca kunut, waktu imam sudah sujud kedua, maka batal sudah solat dia. Jadi ini kita cerita diberi keuzuran untuk membaca kunut dan juga tasyahud awal, ya. Makmum melakukan kunut yang ditinggalkan oleh imam tidak dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan oleh imam, tetapi dianggap memanjangkan apa yang dilakukan oleh imam, iaitu i'tidal. I'tidal kan rukun pendek. Bila kita baca kunut, Pak Imam sudah sujud, Pak Imam sudah duduk antara sujud, kita dikira memanjangkan i'tidal sahaja. Itu saja, bukan kita tambah rukun. Tak sama macam yang tadi, kita melakukan tasyahud yang imam tak buat tasyahud. Ya, imam tak buat tasyahud, tapi kita buat itu, kita tambah perbuatan. Tapi ini memang sudah berdiri, kunut pun berdiri. Maksudnya kita tak tambah rukun, kita hanya memanjangkan sahaja. Jadi hukum dia ada 3 bahagian tadi, sunat, makruh dan haram lah. Batalah solat, ya. Bila kita sebut haram tu batalah solat. Jadi orang yang memanjangkan perbuatan ini kita panggil mutakhallif, ya. Mutakhallif. Okey, sudah. Kalau kita lupa kusut, Sunat saja. Ya, sunat. Mana-mana perbuatan yang kita tertinggal sunat ab'ad kan, hukum dia sunat saja. Apa nama tu? Sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal rukun, hukum dia wajib sujud sahwi. Ya. Okey, seterusnya. Jika imam meninggalkan duduk istirahah lalu makmum mengerjakannya, maka solatnya tidak batal kerana ia perkara sunat yang kecil dan tidak ketara antara melakukannya dan meninggalkannya. Di persoalan dia, apakah dia duduk istirahah? Mau A, mau B, mau C atau mau D? Apakah dia duduk istirahah? Duduk istirahah ni ialah duduk sekejap bila kita mahu bangun ke rakaat yang seterusnya. Kan bila kita sembahyang kan, masuk rakaat kedua, kita duduk kejap atau kita bangun. Itu kita bilang duduk istirahat, duduk berehat sebentar. Maka hukum dia sunat. Jadi kalau Pak Imam tak buat, kita buat. Kalau imam buat, kita tak buat. Jadi bila Pak Imam duduk istirahat, lepas tu dia bangun, kita tak buat, kita bangun terus. Ataupun Pak Imam tak buat, kita buat. Maka hukum dia harus, tak ada masalah. Ya, sebab apa? Ia hanyalah sunat kecil sahaja. Kalau kita buat, tak buat, dia tidak mendatangkan sesuatu perkara yang makruh. Okey. Terusnya, situasi imam wajib mendahului imam. Situasi makmum wajib mendahului imam. Jadi tadi kita cerita makruh bila kita mendahului imam. Tapi di sini kata wajib makmum mendahului imam. Ya. Kadang-kadang makmum wajib mendahului imam sebagai peringatan kepada Pak Imam. Contohnya Pak Imam duduk bukan pada tempatnya, seperti duduk pada rakaat pertama atau pada rakaat yang ketiga dalam solat 4 rakaat. Maka wajib makmum terus berdiri dan menunggu imam dengan berdiri, dan ketika itu sunat baginya mengucapkan subhanallah. Jadi ini kita kata, kalau kita tahu Pak Imam salah tempat, kita jangan ikut. Jadi apa kita perlu buat? Kalau Pak Imam duduk pada rakaat pertama, kita kena berdiri terus. Berdiri, lepas tu kita pun bagi peringatan pada Pak Imam dengan ucapan tasbih subhanallah. Tak boleh kita sebut lain, tuan-tuan. Tuan-tuan nak sebut apa kan Pak Imam? Walaupun bahasa Arab kan,
Cakap bahasa Arab kan, kalau orang Yaman panggil gum. Dia tak boleh sebut qaf, dia sebut gum. Orang Arab Yaman. Kalau orang Arab biasa dia sebut qom, qaf, kan qom. Berdiri. Batal. Sebab apa? Dia bilang sini, ini. Dalam hadis ada sebut, sesungguhnya solat itu tidak boleh dalamnya ada sesuatu daripada perkataan manusia. Oleh itu hanyalah tasbih, takbir dan baca Al-Quran saja. Jadi kalau kita sebut selain daripada itu, maka batal sudah solat. Jadi kita kena sebut subhanallah. Imam kalau tak sedar diri, kita sebut subhanallah, tak bangun juga. Subhanallah, tak bangun juga. Subhanallah, tak bangun juga, kan? Tuan-tuan jangan pula sebut, Imam bangunlah, kan? Tak ganti bahasa. Batal lah solat tuan-tuan, kan? Jadi macam mana mau buat? Ada dua situasi. Kalau kita sudah bagi tasbih pada Pak Imam tak ikut juga. Yang pertama, mufaraqah terus. Yang kedua, kita tunggu Pak Imam sampai Pak Imam bangun. Pak Imam bangun, lepas tu kita follow dia balik. Tapi kalau dia tak buat sujud sahwi, maka kita kena mufaraqah time tu juga. Contoh kan, rakaat pertama tu dia tahiyat awal. Lepas tu rakaat kedua tu sudah rakaat ketiga bagi dia. Dia ingat sudah habis lah. Jadi sebelum Pak Imam bagi salam, kita tengok Pak Imam sujud sahwi atau tidak. Kalau Pak Imam tak sujud sahwi, maka waktu itu kita kena mufaraqah. Sebab kita tahu Pak Imam sudah kurang rukun solatnya. Kalau kita tak mufaraqah, maka waktu itu batal solat kita. Makmum mendahului imam dalam bacaan surah Fatihah. Ini kadang-kadang ada juga soal, Ustaz, aku sudah baca Fatihah, macam mana? Pak Imam baru baca Fatihah, batal tak solat aku? Kan rukun qauli itu, rukun bacaan. Sunat kepada makmum tidak mendahului imam dalam membaca surah Fatihah. Sunat tidak mendahului imam dalam perkara bacaan Fatihah. Jadi sama ada bacaan imam tu kuat ataupun tidak, kita boleh mendahului imam. Tapi makruh lah, sebab sunat tidak mendahului imam. Kalau sunat, lawan dia makruh. Jika dia mendahuluinya, maka menurut pendapat yang sahih, bacaannya memadai, tetapi disunatkan baginya mengulang semula bacaan itu selepas baca imam. Contoh yang pertama, dia baca sudah surah Fatihah, amin, sudah. Lepas tu Pak Imam baca surah Fatihah, kita dengar. Lepas tu kita amin sama-sama Pak Imam, amin. Kita sunat baca sekali lagi surah Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula, jika makmum membaca surah Fatihah dan selesai bacaannya sebelum daripada imam, maka menurut pendapat yang lebih utama, baginya jangan sebut amin sehingga lebih dahulu disebut oleh imam. Kalau dia sudah baca surah Fatihah, Pak Imam tak baca lagi, dia sudah habis baca surah Fatihah, Pak Imam baru baca surah Fatihah, dia jangan amin dulu. Dia stop dulu amin dia. Lepas tu bila Pak Imam sudah waladhdallin, baru kita amin bersama Pak Imam. Sebab apa? Amin dengan serentak bacaan imam tu ada dia punya kelebihan dia. Banyaklah kelebihan dia. Antaranya, kalau serentak bacaan amin dia dengan para malaikat, maka diampunkan segala dosanya. Jadi perkataan amin tu lepas bacaan imam tu, fadilat dia sangat besar. Sebab apa? Para malaikat, mana kita nampak malaikat? Ini sekarang ni kita tak tahu mana malaikat, kan? Jadi maksudnya bila kita salat berjemaah, ada malaikat yang sama-sama salat bersama kita. Jadi bila amin Pak Imam, malaikat pun akan amin. Jadi kalau kita amin, tiba-tiba amin kita serentak dengan para imam, para malaikat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dosa sunat, dosa kecil lah tuan-tuan. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kena bertaubat. Tapi nak cerita sini, kalaulah kita punya dosa kecil banyak sudah, kan, berjuta-juta lemon, kan, maksudnya diampunkan Allah, habis sudah. Iya. Berkaitan dengan tadi tasbih. Iya. Pernah berlaku dengan saya waktu surah turun. Iya. Jadi waktu itu saya terbaca surah Fatihah. Iya. Dengan suara jahar lah.
Oh, okey. Ini ada jemaah satu orang sudah jemput saya. Iya. Subhanallah. Ya. Dia tasbih 2 kali. Kali kedua itu baru saya pasang. Saya baca Fatihah itu dengan suara yang kuat. Oh, okey. Ini penjelasan. Macam mana? Adakah pembuatan Membatalkan solat imam? yang jemaah itu lah? Betul kan gitu ataupun bagaimana? Abaikan sajalah. Okey kan? Ya. Dia tegur tu sebenarnya kenapa dia tegur? Itulah. Sebab dia faham bacaan Ya. salat zuhur kan sihir. Ya. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau dia tegur dengan bacaan tasbih tak batal lah solat dia. Tapi peliklah. Lepas salam tu Ya. saya tegur jemaah tu lah. Ya. Walaupun saya baca dengan suara kuat, Ya. jahar, Ya. tapi sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Lepas tu? Mungkin biar kesan. Itu begitulah. Ya. Itu jalan. Dia sebenarnya kita baca kuat tu tidak menambahkan ruku, tidak apa mencacatkan solat kan? Mungkin pelik lah bagi jemaah tu. Iya, tapi dia tegur kan. Tapi tak batal lah solat dia. Sebab dia ucap dengan tasbih. Lain lah kalau dia sebut lain. Kalau dia sebut lain tu batal sudahlah. Ya. Okey, seterusnya. Ada juga cerita dia. Dia tegur dia yang salah. Pak Imam baca betul. Confident lah, ada confident tegur Pak Imam. Padahal dia tegur tu salah. Dia tegur Pak Imam baca kan. Subhanallah. Pak Imam terdiam. Lepas tu dia baca. Dia baca salah. Dia tegur Pak Imam, yang dia baca salah. Pak Imam buat delik dengan bacaan dia, dia baca terus. Kan? Itu salah satu lah. Tapi dia tak membatalkan solat. Okey, seterusnya jika makmum baca surah Fatihah, sudah manakala menurut pendapat Imam An-Nawawi, makmum itu hendaklah mengaminkan bacaannya, setelah itu pula menyebutkan amin pada bacaan imam. Kalau dia baca surah Fatihah awal, dah habis bacaan surah Fatihah, Pak Imam baru baca surah Fatihah. Okey, menurut pendapat Imam Nawawi, dia boleh amin dulu yang untuk diri dia. Lepas tu bila Pak Imam sudah waladhdallin, dia amin sekali lagi untuk bersama dengan imam. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi maksud dekat sini, siapa yang mendahului imam pada bacaan surah Fatihah tidak membatalkan solat, tapi makruh, itu saja. Okey, kedua, mendahului imam dengan rukun fi'li. Kata Imam Haramain, jika makmum rukuk sebelum imam dan bangun daripada rukuk sebelum imam, maka haram baginya berpatah balik. Dan jika dia berpatah balik, nescaya batal solatnya kerana dia telah menambah satu lagi rukun dengan sengaja. Menurut para ulama, mendahului imam dengan satu rukun tidak membatalkan solat, tetapi haram. Maka mendahului imam dengan dua rukun dengan sengaja barulah membatalkan solat. Jadi bilang sini, siapa yang saja-saja mendahului imam dengan satu rukun tidak membatalkan solat, tapi hukum dia haram. Kalau kita melakukan perbuatan itu haram, berdosa lah maksud dia, tapi dia tak batal solat. Hanya kalau batal solat kalau dia melakukan dua rukun sebelum imam. Imam belum lagi duduk antara dua sujud, dia sudah sujud, dia sudah duduk antara dua sujud, batal sudah solat dia. Kalau sengaja, kalau sengaja. Okey, seterusnya, jika makmum rukuk atau sujud sebelum daripada imam kerana tersalah, seperti terdengar suara takbir, lalu dia menyangka imam telah rukuk atau sujud, dan kerana itu dia pun rukuk atau sujud, kemudian ternyata imam belum lagi rukuk. Macam cerita tadi lah, terdengar bunyi perecun, dia pun terrukuk, tersujud. Menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, satu pendapat mengatakan dia wajib berpatah balik. Yang kedua, menurut pendapat yang paling sahih, dia tidak wajib berpatah balik, tetapi dia boleh memilih antara berpatah balik ataupun tidak berpatah balik. Okey, pendapat yang kedua ni lebih murni lah. Maksudnya tuan-tuan boleh pilih lah, nak patah balik boleh, tak patah balik pun boleh. Pertama, dia patah balik sebab dia buat secara tak sengaja, ataupun dia terdengar bunyi takbir, tak mana datang kan, dia pun terrukuk. Okey, dia boleh stay rukuk ataupun sujud. Sebab apa? Dia baru mendahului imam satu rukun, jadi dia tak batal solat. Ataupun dia patah balik. Dia patah balik bukan bermaksud dia menambah rukun, sebab dia buat sesuatu tu bukan secara sengaja.
Kalau dia buat secara sengaja, itu menambah rukun. Mendahului imam dalam ucapan amin. Makruh makmum mendahului imam dalam mengucapkan amin selepas bacaan Fatihah. Menurut sunnah, sebutan amin mestilah serentak dengan sebutan imam. Apabila imam berkata amin, maka para malaikat pun turut berkata amin. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah dia hadis. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rawahu Tirmizi. Siapa yang bacaan aminnya sama serentak dengan bacaan imam, amin para malaikat, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya telah lalu. Jadi tuan-tuan jangan lagu lucu. Nak sebut amin kan. Pak Imam berdoa waladhdallin, kita amin. Pak Imam tak sempat lagi amin. Selalu jadi kan. Baru Pak Imam jawab waladhdallin, kita amin. Pak Imam tak baca pun. Tunggu, relax. Bila Pak Imam kita pun baru sebut Sabar tuan-tuan. Sebab dalam solat ni dia ada 5 saktah tau. Ada 5 saktah. Iaitu berhenti seketika. Yang pertama sebelum takbiratul ihram. Pak Imam dia akan relax. Kenapa Pak Imam tak takbir lagi ni? Sunat dia akan relax. Pasal dia pun Allahu Akbar, takbir. Kemudian dia akan berhenti dulu. Dia stop, baru dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Baru 2 saktah. Tadi sebelum takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram 2 saktah. Sampai ana minal muslimin, kan? Okey, terus saktah yang ketiga sebelum baca surah Fatihah. Okey, dia berhenti kejap, lepas tu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Lepas tu sebelum bagi salam, dia akan stay kejap, lepas tu baru sebut amin. Itu 5 saktah sunat bagi bacaan surah Fatihah. Sama ada sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjemaah. Jadi kita jangan gelojoh. Ya. Kalau tunggu imam, tapi dia lupa amin. oh dia lupa amin. Itu salah Pak Imam lah. Ada juga begitu Kadang-kadang okey. Pendapat Imam Syafi'i, jika imam meninggalkan ucapan amin, maka hendaklah makmum mengucapkannya dengan lantang supaya didengar imam. Pak Imam ketegak kan? Orang utara sebut ketegak, degil. Jadi Pak Imam tak nak sebut amin. Apa? Macam-macam lah dia punya hujah kan. Dia kata tak boleh, inilah baca amin lah, apa bukan daripada Al-Quran lah, apalah kan, bukan daripada, memanglah bukan daripada surah Fatihah. Tapi ucap amin tu setiap kali berdoa kita kena ucap amin. Surah Fatihah tu doa. Jadi kita kena amin. Sunat. Jadi bila Pak Imam tak sebut, kita boleh baca kuat-kuat amin kan. Kita tunggu Pak Imam. Lama sudah ni tak baca ni amin, kita pun amin. Boleh sudah. Jadi kalau Pak Imam tu tak reti bahasa, memang tuan-tuan. Okey, barulah sampai ke makmum muafiq. Tak sempat kot. Jadi macam mana? Mau teruskan ke ataupun mau next kuliah? Makmum muafiq. Mau masuk sikit? Masuk sikit Okey. Saya bagi pengenalan sajalah Beza antara makmum muafiq dengan makmum masbuk. Bila kita salat berjemaah, jika imam makmum terlewat, dia ada 2 kategori makmum terlewat. Pertama muafiq, yang kedua masbuk. Okey, apa dia muafiq? Iaitu makmum dia masuk dalam solat lewat daripada Pak Imam, tapi dia sempat membaca surah Fatihah ketika imam masih lagi berdiri sebelum rukuk. Contohlah, Pak Imam mungkin baca surah panjang, dia masuk Allahu Akbar, dia terus baca surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Imam tak rukuk lagi. Jadi maksud dia muafiq. Dia imam makmum yang lambat tapi dia sempat baca surah Fatihah. Itu muafiq. Yang kedua, makmum masbuk, ialah dia masuk pada waktu yang tak cukup baca surah Fatihah, imam telah pun rukuk.
Contohlah, dia baca, dia takbir, Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Imam pun Allahu Akbar. Jadi, kalau ditimbang-timbang, kalau dia baca juga surah Fatihah tu, menyebabkan dia ketinggalan daripada Pak Imam 3 rukun yang panjang. Di penjelasan dia lagi detail lah. Kalau kita ketinggalan 3 rukun yang panjang, kita tak habis juga baca surah Fatihah, maka waktu itu batal solat imam makmum masbuk. Nak peninggalan lah. Sebab kena belajar. Kalau tak peninggalan. Jadi kita cerita sini, beza imam makmum masbuk dengan muafiq, dua-dua terlewat. Makmum muafiq dia sempat baca surah Fatihah sebelum Pak Imam rukuk. Yang kedua, makmum masbuk ialah dia tak sempat habiskan bacaan surah Fatihah, Pak Imam sudah pun rukuk, i'tidal dan seterusnya. Jadi ada hukum dia nanti. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan bertemu. Tapi saya dengar cerita ada ustaz tu kan, dia pun bawa muafiqin. Bolehlah tanya-tanya dulu sama beliau kan. InsyaAllah. Oh iya kak, orang Kelantan. Oh, baik-baik. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah takkan hilang, takkan lari gunung yang dikejar. Okey. Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu taala, apa yang buruk datang dari masing sendiri. Saya mengucapkan ribuan maaf sekiranya tersalah bicara, terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan ini sedikit sebanyak memberi pedoman kepada kita untuk mendirikan solat secara berjemaah dengan yakin dan tanpa was-was. Yang kita sudahi kuliah kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.